أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
ومقداره العظيم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya tertentu bagi Allah. Dengan penuh kesyukuran kita rafakkan, kita tinggikan kepada Allah atas nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pagi ini kita kembali lagi berkuliah, Masya Allah, Subhanallah, dalam satu ruangan yang begitu tertutup namun terbuka di alam maya. Terima kasih ya Allah. Mungkin ruang rumah kita yang tertutup, tetapi Allah buka di alam maya untuk kita terus sama-sama berkasih sayang, bermahabbah, mengikatkan rabitah, tali persaudaraan terus menerus, yang mana kita bersaudara dari dunia hingga akhirat. Kita akan bawa tali persaudaraan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti apabila kita menjawab soalan munkar dan nakir di awal-awal kematian di alam barzakh. Siapakah saudara-saudara kamu? Maka lancarlah lidah-lidah ini menjawab. Sekalian muslimin dan muslimat itu saudaraku. Kerana kita sering bersaudara menghubungkan silaturahim. Bukan sahaja di kalangan kita, bahkan di seluruh dunia melalui alam maya yang Allah ciptakan. Terima kasih ya Allah. Kesyukuran yang tak pernah putus, tak terhitung. In tuhsulha, jikalau kamu in ta'udduha wala tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya tak terhitung. Terlalu banyaknya. Terima kasih ya Allah. InsyaAllah dalam kesempatan masa yang Allah beri kepada kita, pinjaman yang bersifat sementara ini, bagaimana kita nak kekalkan pinjaman ni? Kita nak jadikan dia permanent, nak jadikan dia hak milik kita, iaitu dengan cara kita memanfaatkan masa kita ini untuk akhirat. Maka masa ini akan terhenti dengan dihentikan tulisan amal kebajikan melalui tulisan malaikat raqib. Maka akan menjadi saksilah di sana nanti bahawasanya masa ini, sekian waktu ini, sekian minit ini, hamba-Mu ini ya Allah sedang bertazkir, bertafakur, berzikir, berfikir tentang kebesaran nikmat-Mu, wahyu-Mu, Al-Quran-Mu. Jadi itulah pahala begitu banyak untuk orang yang menuntut ilmu. Walau di mana saja kita berada, kita tetap menuntut ilmu. Biar syaitan menangis. Dia buat macam-macam tapi tak boleh juga lah. Dia cuba tutup telinga kita, tutup mata kita, tutup ruangan untuk kita berjabat salam. Tapi rupanya masih boleh. Masih boleh Allah buka seluas-luasnya. Tutup satu lubang, Allah buka 1000 lagi lubang. Terima kasih ya Allah. Nikmat Allah yang tak terhitung. Kalau bercakap tentang nikmat Allah ni, tak akan pernah habis. Kering ayak liuk pun tak akan selesai tentang perbicaraan nikmat Allah. Baik, kita akan teruskan kembali pengajian kita dalam ilmu tafsir, insya-Allah. Mudahan Allah Ta'ala pimpin kita untuk terus berada di atas landasan yang benar dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi kita akan baca surah Insyiqaq seperti mana saya beritahu pada minggu lalu. Kata Imam Al-Baihaqi, surah Al-Insyiqaq ini telah pun disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mahu, kamu mudah mendapat suratan amalan di sebelah tangan kanan dan kamu akan menjadi ahli jannah, iaitu mendapat suratan amal sebelah tangan kanan, maka hendaklah kamu beramal dengan surah Insyiqaq, sering kali membaca.
Nah, apabila kita selalu membaca, maka insya Allah satu hari nanti dia akan menjadi darah daging kita dan kita akan dapat menghafaznya. Jadi demi meraihkan kelebihan yang Rasulullah sabdakan, barang siapa yang sering membaca surah Al-Insyiqaq ini, insya Allah ianya akan mendapat suratan di sebelah tangan kanan. Ha? Jadi kalau Al-Insyiqaq ini adalah salah satu daripada surah yang kita bawa dalam solat. Nescaya hari-hari kita bawa. Nah, baik, kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita sambung hari ini ayat yang ke-19. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-19 ini dipanggil makro' yang ke-6. Di antara makro' ataupun tempat perhentian, perenggan berhenti. Di dalam surah Al-Insyiqaq ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, sesungguhnya kamu ni manusia nah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang telah lalu, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kerja keras macam mana punya buat kerja pun, ila rabbika kadhan famulaqi. Hang bawa balik semua pergi kat Tuhan hang, kepada Allah. Nah, jadi kesinambungan daripada ayat itu, maka ayat inilah latar kabun tabaqan an tabaqa. Kerja keras macam mana pun, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan kembali pada Allah. Kerana manusia itu dia akan melalui setingkat sesudah setingkat. Hidup manusia di alam nyata, di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala jadikan kita berperingkat-peringkat, bertingkat-tingkat. Ada dua maksud di sini. Maksud yang telah pun ditafsirkan oleh Ikrimah. Ikrimah ini adalah di antara seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Kata Ikrimah maksud ataupun tafsir kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkataan manusia itu duduk dalam keadaan berperingkat. Yang ni kata Ikrimah peringkat dia, kita ada peringkat uh, peringkat pertama kehidupan, kita duduk dalam kandungan mak kita. Peringkat kedua, kita lahir ke muka bumi ni. Kita menjadi bayi yang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian peringkat ketiga, kita menempuh alam kedewasaan. Kita mula masuk akal, kita pandai berfikir, kemudian kita masuk alam perkahwinan, kemudian kita masuk alam tua, dan seterusnya. Kalau Allah Ta'ala simpan, lebih masa lagi kita akan pergi ke alam, satu alam yang dipanggil Arzalil Umur, iaitu nyanyuk ataupun lupa. Nah, dan akhirnya peringkat yang terakhir iaitu kita dimatikan. Kemudian bukan terhenti di situ kerana kematian adalah permulaan bagi satu perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang tidak ada penghujungnya. Kematian adalah permulaan perjalanan yang paling panjang daripada kehidupan di alam yang berperingkat-peringkat. Sebagai manusia biasa, kita dah lalui, kita dah lalui tempoh-tempoh susah payah ni. Itu kata Ikrimah. Yang mana kata pula Imam Hasan Al-Basri menafsirkan perkataan la tarkabunna tabaqan an tabaq ni, kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu akan melalui berperingkat-peringkat. Ada ketika susah dan senang, kaya, miskin, besar, kecil, lapang, sempit, tinggi, rendah. Ini maksud Imam Hasan Al-Basri. Tapi bila kita campurkan pendapat kedua-dua imam ini adalah benar kedua-duanya. Kita pernah melalui satu peringkat waktu kita kecil, susah dulu. Waktu kita kecil-kecil dulu susah nak dapat, rasa nak dapat 2 kupang pun susah. Nak dapat RM1 lagi-lagi payah lah. Bukan masuk dalam kategori pergi sekolah lah. RM1 tu. 2 kupang pun kalau boleh bawa pun Alhamdulillah. Kalau kata boleh bawa peknger tu yang dia gulung dengan sorahabak, bukan kata sorahabak Melayu, sorahabak Cina. Dia bubuh terjempek tu, dia tak gula di tengah tu, gulung-gulung, bawa lah. Pilah. Sekolah. Makan itu kalau hari bernasib baiklah. Biasanya kadang-kadang tu tak makan apa, tunggu balik pukul 2 petang. Sampai rumah baru boleh korek periuk makan nasi. Kita pernah lalui zaman susah tu. Kemudian kita lalui satu lagi peringkat. Allah Ta'ala naikkan kita. Kita pergi ke alam sederhana. Sederhana. Sederhana ni tempoh keremajaan kita. Dalam tempoh keremajaan kita ni, keadaan kita tu berubah-ubah. Kehendak kita berubah-ubah. Ni Allah Ta'ala jadikan kita susah payah. Antara nak belajar, antara nak sekolah ataupun nak kerja. Dulu kalau ingat zaman-zaman kita dulu, orang perempuan ni umur takat 15 tahun. Masa dulu ambil SRP. Habis ambil SRP, kalau tak lulus, dia suruh pergi kerja dah. Hilang pun terima dah. Umur 16 tu memang boleh masuk kerja dah. Ada sahabat-sahabat kita yang berusia daripada 15 tahun tu kerja sampailah Kelang suruh berhenti. Punya kerja, ya Allah. Khidmat sebenarnya tu amalan soleh tu. Dia bekerja, dia membantu ahli keluarga dia. Tu amalan soleh. Nampak dia bangkit pagi-pagi, dia keluar pergi kerja. Tapi dia dapat duit, dia bantu ahli keluarga dia di kampung. Dia merantau ke tempat orang, dia menyewa ke tempat orang. Dia cari rezeki tempat orang demi mencari keselesaan dalam kehidupan dia dan ahli keluarga dia. Ada yang macam tu. Ada yang dapat terus belajar. Habis-habis belajar. Tapi dalam belajar tu jangan kata senang. Dia melalui peringkat-peringkat tu, kata Allah Ta'ala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Hang belajar daripada peringkat paling senang sampailah peringkat yang paling susah. Dan akhirnya Allah Ta'ala beri kepada kita melalui pengalaman yang berperingkat-peringkat ini, kita jadi cerdik lah daripada pengalaman. Kita tahu macam tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Ini yang dimaksudkan. Yang mana kata Imam Hasan Basri, kamu pernah susah, kamu pernah senang. Kamu pernah hidup dengan begitu sempit dan kamu pernah lapang.
Kalau hari ni lapang, rasa lega. Nah, pagi-pagi bangkit, tak payah keluar pergi kerja awal-awal pagi. Dulu kena set jam, pukul 4:30 kena bangkit. Nak kena masak, tinggal dekat anak-anak. Mak nak pergi kerja, tak boleh, tak cukup. Nak bagi anak sekolah. Kita pun dah lalui hidup yang kelam kabut. Nah, belum masuk subuh kita dah pun hambat bah. Nah, tunggu bah, tunggu dalam gelap. Kadang-kadang kena hambat anjing, kan? Macam-macam dalam gelap, balik tengah malam. Kerja malam dulu balik pukul 11, 12. Nak masuk dalam kampung jauh, corok nak jenuh nak jalan. Berjalan kaki, lintas ke rumah. Orang yang belanja dia hambat, lari, esok pergi pula. Kita dah pernah melalui. Tapi ketahuilah kita, dalam tu ada amalan soleh sebenarnya. Apabila kita bekerja demi menyara ahli keluarga, demi meneruskan kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita. Ada amalan soleh. Cuma tak nampaklah dia duk berzikir, bawa tasbih, kok jalan. Tapi niat dia, niat dia untuk membantu ahli keluarganya. Dia dapat pahala sedekah, 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 sedekah. Ha. Sebab tu kita dah pernah melalui tempoh-tempoh zaman susah. Dan hari ini kita Alhamdulillah selit mata tak pergi mana duduk dalam rumah. Makanan dah ada nak makan dengan tak mau. Bahan mentah dah ada nak masak dengan tak mau. Punya senang ya Allah. Kan? Kita tak payah bangkit pagi cari kayu. Nah, lekat api, angkut air. Subhanallah. Itu yang kata kita dah melalui peringkat demi peringkat. Peringkat demi peringkat. Nah, tapi dalam usaha apa yang kita buat, dalam senang, dalam susah, dalam sedih, dalam gembira, dalam bahagia, dalam duka, semuanya usaha yang kita buat selama ni, yang kita punya kerja daripada mula-mula berhenti sekolah tu sampai ke hari ni, punya kerja, semua tu kata Allah, hampa nak bawa balik dekat aku. Ya benar Allah, kami mengakui. Kita tahu apabila semua hasil usaha yang kita buat secara berperingkat-peringkat, penuh ujian, penuh cabaran dalam melalui liku-liku kehidupan ni, kita nak bawa balik kepada Allah, maka dengan satu tingkatan yang kita capai, iaitu tingkatan takwa. Itu kata pengalaman-pengalaman yang lalu, bila hadir dalam kita senang hari ini, kita akui hari ini kita senang. Alhamdulillah Allah bagi kesenangan. Kita boleh makan, kita boleh minum. Bahkan kita aman damai. Senang, cukup senang. Tak nak senang lagi mana lagi. Dan nak lebih lagi tunggu di akhirat. Kita akui dengan penuh rasa tawaduk kepada Allah. Kami bersyukur. Dengan kesyukuran itu maka terbinalah rasa takwa dalam diri. Hadirlah sifat tawaduk dalam diri. Maka terhiaslah diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Hakislah sedikit demi sedikit sifat-sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mai daripada mana pengalaman ni? Mai daripada tingkatan hidup yang Allah Taala sebut. La tarkabun natabaqan an tabaqa. Nah, manusia itu Allah Taala ciptakan kita ni berperingkat-peringkat. Kita naik. Bukan kata kita lahir-lahir ke dunia besar ni dah, no? Dengan susah payah, nah. Kita belajar berjalan. Macam kita mula-mula nak belajar kayuh basikal tu, no? Belajar jatuh, kayuh jatuh. Zaman-zaman kita dulu, mana ada basikal yang ada tayar spare kecil kiri kanan tu? Tak ada. Mak-mak pun takkan beli pun kat anak-anak. Dia nak beli basikal kat hang kan, dia nak beli beras bagi makan. Jadi mau tak mau kena naik basikal pak terak tu lah juga. Kan hak yang besar, pelantak besar tu. Hak yang ada galang tengah tu. Mau tak mau, naiklah basikal tu. Kita mula belajar basikal pun dengan yang tu lah. Lalu ni anak-anak tengok ada basikal kecil-kecil. Dah ada basikal boleh kayuh. Pergi merata. Dulu tak ada lah cik. Dia kata kita dah lalui zaman-zaman susah. Hari ni senang. Nampak mereka senang. Kita tak pernah lupa pada kesusahan kita. Selalu kita sebut. Sebab apa? Sebab nak ajak hati bersyukur kepada Allah. Kita dah lalui peringkat-peringkat tu. Mudah-mudahan peringkat yang akan datang lebih besar. Kita berjaya lalui. Dengan bekalan yang kita usaha, yang kita buat hari ini. Itulah yang akan kita bawa kembali kepada Allah nanti. Tapi kata Allah, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, kata Allah. Maka gerangan apakah? Gerangan apa? Sebab apakah kamu ni la yu'minun?
Kamu tak mau beriman. Sebab apa hamba tak mau beriman juga? Dan hamba lalui pengalaman hidup. Susah payah hidup. Kalau hamba macam ni, ini akibat dia. Kalau hamba perangai macam tu, macam ni akibat dia. Hang dah tahu akibat-akibat dia. Hang dah tahu kelebihan-kelebihan dia. Tapi pasal apa hang tak mau beriman juga? Kata Allah. Hamba reti tak baca Quran. Nah, ni di antara ayat-ayat. Ayat yang ke-20 hingga 25 ni. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita membaca sama-sama Al-Quran dan mengetahui isi kandungannya. Bila hampa baca, hampa ambil faham lah. Eh? Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ambil pedulilah tentang Al-Quran. Sampai kepada kita punya peringkat ni, ambil pedulilah tentang Al-Quran. Belajar kalau tak pandai membaca, belajar membaca. Buang rasa malu. Buang ego jauh-jauh tu. Walaupun kita seorang yang paling berpengaruh. Tinggi darjatnya, tinggi pangkatnya, besar gajinya. Tapi kalau tak pandai baca Quran, ceroilah. Ha? Ceroilah. Maka belajarlah Al-Quran. Lepas belajar Al-Quran, wajib belajar isi kandungannya. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki di dalamnya. Apabila kamu belajar isi kandungannya, maka kamu akan berimanlah pada Allah. Okey, ayat ini Allah Ta'ala turunkan berupa satu templakan, satu persoalan yang Allah Ta'ala tanya kepada orang-orang Arab yang memang faham bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang mereka memang betul-betul faham. Sebab itu adalah bahasa ibunda mereka. Tapi kata Allah Ta'ala, pasal apa hampa tak mau beriman? Walhal hampa faham apa yang dikatakan dalamnya. Berbeza dengan orang Ajami. Orang Ajami ni orang bukan Arab. Mereka tak faham. Contoh kita lah. Kita tak faham. Tapi kita belajar. Kita berusaha untuk memahaminya. Kita faham atas kehendak Allah Ta'ala. Yang mana Al-Quran itu penuh dengan persoalan yang tersembunyi. Maksud yang tersirat. Dan maksud yang tersurat di dalam Al-Quran tu. Jadi bila dah tahu, bila dah baca, takkan hampa tak mau ambil faham. Bila dah hampa ambil faham, takkan hampa tak mau beriman. Tak takutkah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada awal-awal ayat فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Itu surah Rahman. Saya suka apabila sampai kepada ayat tu. Sebab Allah Ta'ala umpamakan langit dia itu merah seperti kelopak-kelopak mawar yang akan berguguran. Kita tahu kelopak mawar bila mana dia dah layu sampai masa dia akan berguguran sekeping demi sekeping, sekeping demi sekeping dengan warnanya merah yang pudar. Dan perumpamaan yang Allah Ta'ala letak di dalam Ar-Rahman ni, dia tanya balik kita, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana satukah hendak kamu dustakan? Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Hari tu takkan ditanya lagi tentang dosa kamu. Wahai manusia dan juga jin, Allah Taala tak tanya dah. Hari yang duk jatuh kepin-kepin daripada langit tu. Ini cerita pasal langit terbelah. Hampa tak takut ke? Yang langit tu nak terbelah. Dia akan luruh berkeping-keping. Masa tu dosa punya banyaklah manusia bawa. Masa ni tak heran dah. Masing-masing nak pergi cari tang mana lah tempat aku boleh nak minta maaf. Kat kau ni aku tak ada minta halal lagi. Kat kau ni aku tak selesai lagi perkataan ni. Orang ni aku pernah fitnah, aku tak pernah, aku tak sempat lagi minta maaf atas fitnah yang pernah aku taburkan atas dia. Banyaknya hutang. Hutang aku yang belum dilunaskan Allah. Beratnya ya Allah. Beratnya. Satu bebanan yang tertanggung. Tidakkah kamu mahu beriman? Tidakkah kamu beriman? Kalau hang faham. Pasal hampa faham, kata Allah. Okey, kita kata kita hari ni kita tak faham. Allah Ta'ala hadirkan ulama-ulama, Alhamdulillah. Dengan tafsirannya, dengan huraiannya. Baca pun tak faham. Bukan tak baca, tak mau baca terus pun ada. Tak mau, tak suka baca. Baca tak faham, tak mau baca. Kalau tak faham, cari guru. Belajar untuk bagi faham. Maka akan tambahlah keimanan kamu. Tapi kata Allah, aku heran. Hampa baca dia. Tapi siapa hampa tak beriman? Okey. Kita baca Al-Quran.
Hari-hari kita baca Al-Quran. Ya? Kena ambil faham daripada isi kandungan Al-Quran. Allah Ta'ala cerita satu persatu, satu persatu. Ha? Segala jenis hukum. Sebab tu kalau tak faham, maka cari guru untuk bagi faham. Kata Allah, orang yang tak mau beriman ni, wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudu. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Ini salah satu daripada ayat sujud. Ayat sujud ini sangat-sangat dituntut. Kalau kata kita baca dalam Al-Quran, katalah kita baca Al-Quran ketika mana kita tengah beruduk sempurna tutup aurat, maka sunat kita sujud. Kita sujud sampai kat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kita sujud sujud itu dipanggil sujud tilawah. Sujud tilawah ni, tilawah maksudnya sujud orang yang sedang membaca Al-Quran, letak di sebelah tepi, terus sujud dengan syarat menghadap arah kiblat. Kalau kata tak hafal ayat sujud tilawah pun tak apa. Boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kata boleh hafaz, lagi cantik. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau boleh hafaz. Kata saya tak boleh hafal apa pun. Sujud saja pun jadi. Okey. Kalau kata kita bawa macam tadi saya kata kita nak menyahut seruan Rasulullah, membawa ayat ini setiap hari, nak melazimkan dia bawa dalam sembahyang. Maka dalam sembahyang kalau kita nak turun sujud pun boleh. Boleh kita turun sujud. Walaupun kita dalam bersolat. Turun sujud macam kita nak buat pagi subuh, pagi Jumaat. Boleh kita turun sujud. Katalah kita tak hafal. Pagi Jumaat kita tak hafal surah Sajadah. Maka kita baca surah ni. Sampai kepada ayat yang ke-21 tu kita boleh turun sujud. Menggantikan ayat Sajadah daripada surah Sajadah. Boleh kita gunakan. Itu sekadar sunat. Tak buat pun tak apa. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Macam sekarang ni kan. Kita duduk tengah-tengah. Baca kitab bersama-sama. Kalau siapa yang sempurna pakaian dia, ada wudu, boleh dia bersujud terus. Apabila sampai kepada ayat yang sujud ni. Yang mana kata Allah pada ayat sujud ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang Arab ni apabila dia sampai kepada ayat-ayat yang takjub, dia pun akan sujud. Dia pun akan sujud. Contohnya di antara ayat-ayat yang disebut di antara ayat-ayat takjub ni, iaitu sampai kepada surah Yusuf. Surah Yusuf kan Nabi Allah Yusuf alaihi salam bercerita kepada bapa dia semalam dia bermimpi. 9 bintang, 1 matahari dan 1 bulan sujud kepada dia. Okay, orang Arab kalau Rasulullah baca surah ni, dia akan sujud. Dia akan sujud. Namun ada di kalangan mereka yang tak mau sujud. Yang tak masuk di sini yang sujud ni patuh dan taat di atas apa perintah yang Allah Ta'ala datangkan. Kemudian bila mana Rasulullah baca surah An-Najmu, surah bintang, penceritaan Allah. Pada akhir surah An-Najmu itu ada tuntutan untuk sujud. Ketika itu ahli-ahli sihir yang mendengar Rasulullah baca, dia pun sujud. Ahli sihir. Di kalangan ahli sihir ni orang musyrik lah. Orang yang mengamalkan ilmu hitam. Dia pun dengar, dia pun sujud. Tapi sujud main-main, sujud memperolok-olok. Begitulah perumpamaan yang diletakkan. Orang yang sujud kepada Allah, tapi hal keadaan dia bermain-main. Tak faham orang sujud, aku sujud. Itu orang memperolok-olok. Orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Hang sujud pasal apa? Aku tak tahu. Lepas sujud, aku ikut sujud. Ini kan keadaan orang musyrik. Sebab tu kena faham. Pasal apa dia sujud? Sampai ayat ni disunatkan untuk sujud. Ni tengah nganga tengok orang sujud. Kita sujud, Allah. Memalukan.
Memalukan apabila kita tidak tahu. Yang saya selalu cerita nak, sering kali berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bila mana subuh Jumaat, Imam Masjid Haramain akan membaca surah Sajadah. Ada di kalangan orang-orang yang tak faham. Nah, apabila sampai kepada ayat menghendaki sujud, imam tu turun sujud, ramai yang rukuk. Tak tahu kenapa sujud. Pandang kiri kanan tengok orang sujud, dia pun terus turun sujud. Sebenarnya pergerakan dia yang berkali-kali itu menyebabkan batal solat dia. Dia tak faham. No? Punya batal semayang. Dia rokok. Bila dia rokok, dia tengok orang keliling sujud. Dia bangkit pula, dia turun pula sujud. Pergerakan dia itu dah lebih daripada 3 kali berturut-turut mengikut mazhab Imam Syafi'i. Batal. Batal dah. Lepas tu dia pakai gelak pula lepas bagi salam. Dah sujud ke? Sujud apa tu? Habis yang sujud. Sebab aku tengok orang sujud, aku sujud. Ini kata Allah. Balil ladhina kafaru yukadzibun. Allah Ta'ala letak. Orang macam ni orang yang mendustakan. Ha? Bahkan orang-orang yang kafir itu pun mendustakan. Pemohon sujud apa tu sujud berlakon. Rupa-rupanya sebenarnya kamu tidak faham tentang sujud yang kamu buat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering menyebut pada perkataan sujud dan juga rukuk. Kenapa diletakkan sujud dan rukuk itu adalah sebahagian daripada perkara yang menjadi syiar dalam solat. Apabila sujud, kita akan meletakkan wajah kita ke tempat yang paling hina iaitu tempat tapak kaki. Kita mengangkat kemaluan kita, punggung kita ke atas daripada kepala. Kita merendahkan kepala kita. Tak hebat. Kata Allah. Nak ceritakan tak hebatnya kamu. Kamu akan sembam ke bumi. Kamu akan kembali ke bumi. Kita apabila dimakamkan nanti pun muka kita menghadap ke tanah. Bagi rasa tanah. Bagi cium tanah. Itulah kamu. Tiada apa yang hebatnya kamu, wahai manusia. Untuk apakah kamu kufur kepada Allah? Kenapakah kamu perlu berdusta kepada ayat-ayat Allah? Walhal kamu tahu bahawa segalanya apa yang termaktub dalam Al-Quran itu benar. Untuk apakah kamu masih lagi mengkhianati janji-janji kamu kepada Allah? Yang Allah Ta'ala sebut. Bahkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini yang mana Allah Ta'ala maksudkan di sini adalah di kalangan orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka dapat Al-Quran, mereka faham bahasa mereka. No? Mereka reti, mereka ada ulama yang menghuraikan. Bahkan mereka itu ulama. Tapi mereka tak mau sujud. Mereka pembohong, mereka dustakan. Mereka alih bahasa. Mereka alih tukar kehendak ayat-ayat sebegini. Mereka tukar. Nah, itulah menjadikan kitab-kitab yang terdahulu itu dipandang sebagai kitab yang dah jadi tak betul. Nah, macam kita hari ni. Kita yang ada Al-Quran di tangan kita, Alhamdulillah. Sebab janji Allah. Al-Quran itu benar. Apabila ada ayat-ayat yang cuba dicerobohi. Dengan begitu khianat oleh puak-puak yang tak bertanggungjawab. Puak-puak kafir. Cuba menukar kehendak-kehendak ayat. Ada Allah Ta'ala hadirkan di kalangan insan-insan yang alim. Untuk bagi tahu. Ayat ni salah jangan beramal. Ayat ni tak betul, jangan beramal. Dia ada campur, dia ada campur. Kita yang tak menghafaz ni tahu baca saja. Jadi ada Allah Ta'ala hadirkan mereka itu untuk memperingatkan kita, bagi tahu dekat kita, ini salah dia ayat ni, ni. Kalau kita tak tahu, pakai entah baca je lah. Itu sifat orang kafir yang suka menipu. Dalam keadaan percakapan mereka, tingkah laku mereka, mereka akan selalu menipu. Begitu juga dengan jual beli. Kok mana pun dia akan tipu. Kalau tak tipu, tak kaya. Ada prinsip mereka macam tu lah. Kalau tak menipu, takkan kaya. Walhal kita orang Islam, kita berdiri di atas paksi kebenaran. Dengan kebenaran, dengan kejujuran lah akan membawa keberkatan. Tak banyak pun tak apa, janji berkat. Sebab Nabi pesan sangat-sangat untuk kamu jadi orang yang beriman pada Allah, jangan menipu. Jaga diri kamu untuk tidak menipu. Tak kira lah. Tipu dekat binatang sekalipun jangan sesekali. Kerana kata Allah, Wallahu a'lamu bima yu'un. Nak pembohong apa kata Allah.
Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu amatlah mengetahui apa yang mereka yu'un. Yu'un ni maksudnya benda yang kamu pendam dalam hati. Benda yang pendam. Asal daripada wa'a. Wa'a yau'un. Wa'a ni yang kamu kumpul, yang kamu simpan. Ha. Apa yang kita kumpul, apa yang kita simpan daripada mula-mula kita hidup dengan latar kabun tabaqan am tabaq tu. Dengan hidup yang penuh susah, kita dah kumpul, kita dah simpan. Yang bersifat amalan, baik atau buruk, semua tu Allah Ta'ala a'lam. Allah Ta'ala tahu. Dan semua yang kita kumpul pada kehidupan yang berperingkat-peringkat, yang Allah Ta'ala uji dengan susah, dengan senang, dengan kaya, dengan miskin, dengan derita, dengan bahagia, itu semua ujian lah. Yang Allah Ta'ala bawa datang peringkat-peringkat tu, telah pun kita kumpul. Katalah usia yang Allah Ta'ala bagi pinjam kat kita dah 50 tahun dah. 50 tahun bermakna tolak tempoh kita balik. Katalah orang perempuan ni biasanya balik umur 14, 15. Nah, tolak akil balik kita, hari ni 35 tahun dah kita punya himpun. Yu'un. Itu maksud yu'un. Yang mana yang kamu kumpulkan, yang kamu pendamkan semua tu, kamu bawa. Kamu akan bawa kepada Allah. Sampai ke akhirat. Allah tahu apa yang kamu kumpulkan. Itu kata ayat ni, ayat Al-Quran ni, dia ada hubung kait dengan ayat yang telah lalu. Yang mana kita kumpul, kita himpun, kita yu'un ini, ada di dalam kitab yang Waman utiya kitabahu biyamini. Waman utiya kitabahu wara'a dhahri. Yang akan dapat kitab dengan sebelah tangan kanan, ataupun yang dapat melalui bahagian belakang. Semua yang kita yu'un, yang kita kumpulkan. Berapa lama tempoh dia? Katalah 35 tahun. Atau mungkin 45 tahun. Atau mungkin 55 tahun dah kita kumpul. Banyak dah ni. Apa yang banyaknya? Wallahualam, tak tahulah apa yang banyaknya. Tu kata Allah lah yang tahu. Allah Maha tahu apa yang kamu pendam. Kadang kita ada satu dosa yang terpendam dalam hati. Tak seronok dekat dosa tu. Tak seronok. Sebab tak selesai. Duk terbuku dalam hati. Nak pergi minta maaf, malu. Tapi aku dah pernah buat. Macam mana nak buat benda ni, nak bagi halal balik. Nak bagi Allah Ta'ala ampun. Nak bagi orang tu ampun. Biasanya dosa sesama manusia yang menjadi satu yang terbuku dalam hati. Kalau dengan Allah ni kita tak malu cerita ke Allah, no? Tapi bila dengan manusia ni kita rasa malu, teragak-agak, terpaksa menjatuhkan air muka sendiri bila nak pergi cerita. Kalau dengan Allah ni ceritalah apa juga. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau dosa sesama manusia, hang kena pergi cari dia. Telefon pun tak apa. Segan lah, malulah dekat dia, takutlah, macam-macam perasaan mai. Tapi benda tu terbuku di dalam hati. Allah tahu. Allah tahu apa juga yang kamu pendam. Mintalah keampunan pada Allah. Dalam kita tengah duk buat baik pun, dia hantar masa tu perasaan. Ketika mana kita baca Al-Quran, dia hantar masa tu perasaan. Perasaan kata, aku pandai baca Al-Quran. Mereka tu bukan mau belajar. Tak kerti yang berkelah. Dia mai dah. Dia mai dah hadir satu perasaan takabur. Pergi kata pula dekat orang yang tak kerti mengaji. Yang penyegan. Mereka tu penyegan mengaji. Tengok aku rajin. Aku pandai. Rugi. Habis hak yang kerajinan kita, kepandaian kita tu, bagi hak dia hak penyegan tak mau mengaji. Kata Allah, aku tahu apa yang juga terbuku dalam hati kamu. Jangan kamu pandang orang yang selekeh, orang yang tak kerti, orang yang jahil itu jahat. Kerana sesungguhnya kamu jauh lebih jahat ketika mana hadir perasaan yang sedemikian dalam diri kamu. Jangan sesekali ada. Sebab Allah tahu apa yang kamu pendam. Apa yang kamu simpan, apa yang kamu kumpul. Yu'un ni maksud dia kumpul. Yu'un ni maksud dia apa yang kamu kumpul dalam hati kamu, dalam diri kamu, dalam suratan amal kamu, Allah Ta'ala tahu. Semua yang kita kumpul itu kita simpan, kita akan bawa ke akhirat menghadap dengan Allah Ta'ala dan kita akan bentangkan untuk dilihat oleh khalayak ramai. Malu, no? Malu yang teramat besar.
Dan kata Allah Ta'ala, ini ayat yang dimaksudkan dengan ayat istidraj. Allah Ta'ala nak tali balik. Apa dia kata? Fabashirhum bi'adzabin alim. Beri khabar gembira. Pasal apa nak khabar gembira dekat orang yang duk pembohong, dekat orang yang duk kumpul segala amalan-amalan yang jahat ni? Nak khabar apa? Azabin alim. Dengan azab yang amat pedih. Ui, khabar gembira pula. Fabashir ni, basyiran wa nazira. Nazir ni peringatan, peringatan keras. Kalau basyiran, khabar gembira. Main sini Allah Ta'ala kata khabar gembira. Macam kita kata. Hang kirim salam kat mak hang sat nak. Abang dekat dia nak. Dia hutang nasi lemak dekat aku, dia tak bayar lagi. Okey, mula abang kirim salam. Rupa-rupanya dia nak abang yang tu. Eh? Salam ada makna. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ayat istidraj. Ayat istidraj itu ayat Allah Ta'ala perli. Allah Ta'ala perli. Weh, khabar gembira ni seronok lah ni abang khabar. Khabar gembira cik, azab yang pedih untuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mahu beriman, yang apabila mendengar ayat-ayat Allah berkenaan dengan kebesaran, ketakjuban Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang pedih tak ada rasa takut apa, mereka itu adalah orang-orang kafir kata Allah. Maka bagi tahu saat dekat mereka, azab aku sedang menanti. Azab yang amat pedih. Azab Allah Subhanahu Wa Taala, satu azab yang disimpan. Yang tersimpan rapi. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Paling banyak tempat. Untuk orang-orang yang tak mau sujud ni, aku bagi kat dia masa ni. Berapa ramai manusia yang tak mahu bersujud. Yang tak mahu sujud pada Allah. Susah, payah, pening kepala, demam sikit dah tak bersolat. Macam hari ni kita tengok betapa terlalu ramai keadaan umat manusia hari ni yang begitu leka dengan keasyikan dunia. Saya kongsi sikit pengalaman seorang sahabat yang masuk di pusat kuarantin ni, sahabat lelaki lah. Dia bagi tahu, dia kata dia kena kuarantin di antara kuarantin yang paling lama 14 hari dia duduk di dalam tu. Dia kata bila masuk waktu solat di pusat kuarantin tu, sikit sangat yang hadir ke surau pergi semayang. Semayang jemaah ke, semayang fardu ke, sikit sangat. Tapi boleh duduk dalam pusat kuarantin yang berada beratus bahkan beribu orang tu, boleh main pingpong, boleh sembang, boleh min daun dan sebagainya. Gulung rokok daun, lawan isap rokok. Boleh usaha. Tapi bila main masuk waktu, yang hadir ke surau untuk bersolat sikit sangat-sangat. Walhal Allah dah uji dah. Allah hantar ujian dia di kalangan tentera-tentera yang halus. Pasal apa? Sebab tak bagi pengajaran. Dengan satu alasan, sujud lama tak boleh. Kepala pening. Baju tak salin, tak ada baju yang elok. Macam-macam alasan yang diberikan oleh manusia apabila mereka tidak mahu sujud kepada Allah. Kata Allah, kirim salam kat mereka. Fabashirhum. Abang kat mereka ada berita gembira ni nak bagi tahu. Berita apa? Azabin alim. Dengan azab Allah yang amat-amat pedih. Tapi Allah Ta'ala tutup ayat ini, surah Al-Insyiqaq ini dengan illa. Illa ini adalah dalam adat nahu dia illa ini nama dia adat istisna. Adat istisna ini pengecualian. Pengecualian illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat, kita beriman, kena beramal. Tak boleh beriman tapi tak beramal. Beriman sahaja, mengaku sahaja. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Mengaku sahaja tapi amalnya tidak ada. Maka itu bukan lagi beriman. Beriman kena ada amalan dia. Amalan apa? Yang paling agung adalah amalan solat. Hang tak usah baik lagu mana lah. Kalau hang mewakafkan sebahagian daripada dunia ni untuk akhirat. Tapi kalau hang tak semayang pun hang tak bagus juga.
tak bagus. Walau macam mana pun kena ada amalan soleh. Dan amalan yang paling soleh sekali dalam dunia ini sembahyang. Kemudian barulah diikuti dengan amalan-amalan yang lain. Pokok pangkalnya sembahyang. Apabila kita bersolat, maka tertegaklah satu amalan soleh. Akan diikuti oleh yang lain. Amalan soleh itu, iaitu dia akan menjaga mulut lidah kita daripada sewenang-wenangnya kata dekat orang. Tingkah laku kita, nak buat apa dekat orang, pergerakan kita, akhlak kita, adab kita akan lebih terpelihara dengan bersolat. Sebab tu dia kata kena beriman, kemudian bawa amalan soleh. Baru aku nak bagi gambar dah. Ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pahala yang tidak putus-putusnya? Iaitu satu pengharapan yang mana kita dok buat wakaf, kita dok bersedekah di jalan Allah. Kan sekarang ni macam-macam wakaf yang dibuat. Itulah pahala yang tak putus-putusnya. Walaupun dah lama kita mati, tetapi pahala masih terus berjalan. Lama dah dia mati. Kita tengok sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita baca Syama'il Muhammadiyah. Siapa ingat? Dia cerita tentang Zaid bin Harithah. Ah, apa dia? Keutamaan Zaid bin Harithah, dia adalah penulis wahyu yang mengarang, yang menyusun tulisan-tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangannya, dengan tulisan tangannya. Kemudian diperelokkan lagi oleh Imam Saidina Osman bin Affan. Okey, daripada perbuatan beliau itulah yang membuatkan kita mudah membaca Al-Quran. Maka itulah pahala tak putus-putus. Dah berapa ribu tahun dia meninggal dunia, dia wafat, kemudian pahala terus berjalan. Itu di kalangan sahabat. Okey, kita tengok zaman-zaman kita lah ni. Barang siapa yang mengajar, keistimewaan orang yang mengajar Al-Quran, pahala paling besar, jawatan paling tertinggi orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Mengajar dan belajar. Nabi sebut dalam hadis dia, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang boleh memanfaatkan manusia yang lain. Itu sebaik. Apabila dia belajar Al-Quran, dia mengajar Al-Quran. Itu yang paling besar sekali pahalanya. Akan sampai ke akhirat tanpa putus. Tak putus-putus. Selagi mana orang duk baca Quran. Pandai dia baca Quran. Han belajar kat siapa? Tu Tok Guru dia. Bila sebut-sebut nama Tok Guru tu. Ui pandai tu. Tak ada dah. Mati dah. Lama dah mati. Rupa-rupanya pahala terus Allah Ta'ala hantar. Daripada amal soleh yang dia lakukan. Pahala itulah yang disebut tanpa putus. Pemberian daripada Allah. Allah tu kaya, no. Kekayaan Allah Ta'ala tu jangan, tak boleh nak kita nak hitung. Tak boleh disangkalkan lagi. Kerana dia adalah pemilik dunia dan akhirat. Lahu mulkus samawati wal ard. Yang memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa juga yang ada dalamnya. Jadi, untuk apa kita bersusah hati dengan kekayaan Allah Ta'ala itu? Tak payah dah susah hati. Bolehkah dia nak bagi banyak-banyak ni dekat semua orang dia nak kena bagi? Baik, Wallahu a'lam. Ayat tadi adalah menutup surah Al-Insyiqaq. InsyaAllah, cuba hafaz. Saya kata, tak dapat banyak, sehari satu sudah. Tak dapat banyak, sehari satu. 25 hari dapat 25 ayat. Tak sampai sebulan, إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Sekali ambil, nak ambil sampai ke semua memang tak boleh lah. Ambil sehari satu. 25 hari dapat 25 ayat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang mendapat suratan amal di sebelah tangan kanan. Kita nak jumpa di akhirat, pakat-pakat dapat tangan kanan. Kita dapat bertemu di sana nanti. Ya Allah, kamu ka, hangka, seronok no.
Fayanqalibu ila ahlihi masrura. Berpindah sambil bawa suratan di sebelah kanan tu. Pergi cari ahli keluarga dengan penuh gembira. Seronok dong. Oh, kita dapat sekali. Oh, baguslah. Kita kan bila kita berkumpul di tempat-tempat yang asik, kita jumpa dengan muka orang yang kita kenal. Rasa apa? Rasa seronok. Nak, weh, hang ke? Hang datang ni, no, seronoknya. Tak adalah kita bersendirian di sana, nak. Wallahualam. InsyaAllah minggu depan dengan izin Allah Ta'ala kita akan masuk surah Al-Buruj. Pun cerita tentang bintang. Allah Ta'ala selalu bawa kita cerita tentang langit, bintang, bulan, ya, keadaan bumi. Allah Ta'ala nak ajak kita ni berfikir. Nah, itulah sebab kenapa Allah Ta'ala mendatangkan perumpamaan pada cakrawala-cakrawala dia. Yang kita hanya boleh melangut, melihat dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ke depan surah Buruj. Buruj bintang-bintang. Baik, kita sudah dulu nak. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum tu ucapan tahniah untuk Kak Sarimah atas penerimaan menantu nah. Banyak saya baru buka tadi tengok ramai kawan-kawan pakai ucap tahniah, tahniah untuk Kak Sarimah dan abang syukur kerana menerima satu lagi orang baru jadi menjalankan amanah Allah Ta'ala iaitu dengan uh, salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu mendirikan masjid. Mudah-mudahan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak boleh buat kenuri no. Tidak, kita dulu jenuh kenyang makan kenuri. Jenuh kenyang makan kenuri. Seronok dengar orang tu buat kenuri, orang ni nak kenuri kan. Pakat-pakat pergi makan kenduri. Okey. Tak apa, Alhamdulillah. Tidak runtuh habis pelamin orang kita kerabat. Okey, soalan? Okey, Ustazah. Ya, Assalamualaikum, saya. Ustazah. Ya, Kak Jana. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan tentang apa? Sujud sejadah tadi kan. Memang kita baca Quran, tapi kita tak menutup aurat dengan sempurna. Tangan kadang-kadang nampak dah segegat juga. Kalau nampak juga tangan kan. Jadi, bila sampai pada ayat tersebut, sepatutnya kita sujud. Tapi kita tak sujud, adakah madai kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okey, Itu satu. itu je. Itu satu. Okey. Satu Ya, lagi, okey. macam Ustazah kata, aku ni pandai baca Quran apa semua. Tapi sebagai menggalakkan, tapi tak cakap sampai tahap macam tu. Kita cakap kat anak murid ni yang apa orang sini panggil balok liat je. Yang malas-malas lah. Kita kata, cubalah atas ngaji setiap hari minggu. Sebab apa? Apa mengaji Quran tu, banyak pahala apa semua. Tengok, cikgu, tak kata tengok. Cikgu selalu baca Quran, cakap kat depan macam tu. Adakah itu satu kesalahan juga? Okey. Terima Baik. kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey. Nah, soalan pertama berkenaan dengan sujud tilawah. Macam cikgu kata tadi lah, macam mana kadang-kadang auratnya tak berapa sempurna, stokin tak pakai, ataupun pada bahagian lengan kita pakai baju kadang tangan pendek kan. Nah, jadi kita tak boleh nak sujud dengan sebab kita tak sempurna aurat. Memadai tak kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, memadai memadailah. Kita berhenti pada ayat sujud tu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun mungkin kita boleh ganti dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ulang tiga kali. Okey, alhamdulillah. Boleh cikgu nak? Dan kemudian untuk jawapan yang kedua. Banyak panggil cikgu. Okeylah tu. Memang cikgu kan? Okey. Okey. Satu lagi iaitu soalan yang kedua yang mana tentang kita bercakap. Kadang-kadang cakap-cakap kita tu ada menimbul berbau riak. Jikalau berbau riak, tetap berdosa. Namun sebagai satu motivasi. Macam yang cikgu bagi tahu tadi. Sekadar satu semangat. Untuk mereka baca macam kita. Aku baca. Hang kena baca. Lalu itulah. Hang tak baca. Dok tak baca. Segan nak baca. Tak boleh kena baca. Mai sini nak tolong ajar. Lama-lama dia pandai. Mai.
Abang tengok kami baca, hari-hari baca. Baru boleh. Ya ke? Macam tu ke? Bukan kerana kita nak riak atau nak memperlekehkan dia. Tapi adalah satu motivasi untuk dia. Nah, rajin membaca. Maka tu tak mengapa. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey. Okey, Siapa no? kata Siapa ni? saya Rahmah. Ya, ya Rahmah. Rahmah. Ni kita macam kata ilmu antara mencari ilmu dengan menjawab suara azan. Mencari ilmu tu wajib, suara azan sunat. Jadi contohnya kata saya sedang mengaji kat rumah. Tapi dengar suara azan berkumandang, tapi bolehkah saya terus mengajar, saya mengikut pengajian ilmu tu wajib dan menjawab azan tu sunat. Itu saja soalan saja. Terima kasih Ustazah. Okey. Baik, sama-sama kasih. Baik, boleh teruskan. Boleh teruskan selagi mana perbuatan kita itu kita nak buat yang terlebih baik. Maka di antara kedua-duanya itu baik. Jawab azan pun baik, menuntut ilmu itu baik. Tapi yang mana yang terlebih baik? Maka dalam keadaan suasana menuntut ilmu itu lebih baik, teruskan. Teruskan. Tidak perlu kita menjawab azan ketika mana kita sedang belajar. Kalaulah kata kita, contoh kata, okey guru dia kata, okey kita berhenti sat bagi laluan azan. Okey tak apa. Tapi kalau dia meneruskan, maka lebih baik kita teruskan pengajian kita. Okey. Terima kasih Ustazah. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surah yang kita baca hari ini kan. Jadi ada yang bertanya sekiranya kita nak beramal. Jadi bilakah masa yang terbaiklah untuk kita buat amalan. Dan satu lagi apabila kita nak baca dalam solat. Jadi bahagian mana-mana kalau kita katakan nak baca tu separuh kan. Maksudnya rakaat pertama separuh, rakaat yang kedua separuh. Jadi pecahan yang bagaimana yang lebih baik untuk kita selesaikan rakaat pertama dan sambung pada rakaat yang kedua. Okey, baik. Baik, terima kasih. Okey, kalau untuk yang nak beramal, waktu mana, bagaimana yang kita paling elok untuk kita beramal? Okey. Kita boleh baca secara luar, iaitu sama ada kita nak baca macam kita baca Al-Quran. Lepas semayang kita buka Al-Quran, kita baca. Ataupun kita jadikan dia sebagai salah satu daripada ayat-ayat lazim yang kita baca di dalam solat-solat fardu ataupun solat sunat. Kalau kata kita bawa di dalam solat-solat fardu ataupun solat sunat, maka ianya akan selalu kita bawa. Okey. Kalau kata nak tanya dalam solat apalahkah yang paling mudah untuk kita bawa surah ini, itu solat Isya. Solat Isya. Kemudian pada soalan yang satu lagi tentang pecahan. Tentang pecahan surah ini. Jadi ayat 1 hingga 16. Ayat 1 hingga 16 rakaat pertama. Sambung 17 hingga 25 rakaat yang kedua. Okey. Itu tentang pecahan. 1 hingga 16 kita bawa pada rakaat pertama dan 17 hingga 25 kita bawa pada rakaat yang kedua. InsyaAllah. Sambil boleh-boleh lah. Kalau lah kata lupa, letaklah Al-Quran di tepi tu. Bolehlah jeling-jeling tengok. Tak salah. Bahkan lah ni kan, macam kita tengok imam-imam yang besar-besar, dia pun tak bawa Quran, dia pun nanti bawa handphone. Pun nanti bawa keluar daripada poket, buka tu. Boleh. Boleh. Tapi kita orang perempuan ni, mana nak ada poket kan? Bolehlah kita nak beramal dengan cara macam tu. Lama kelamaan kita akan boleh. InsyaAllah Jina. Terima kasih Ji. Ada lagi satu soalan Ustazah. Ya, insyaAllah. Dia kata seorang sahabat kita lah tanya, dia kata on the way balik daripada rumah, anak dia terjumpa jaket kat atas jalan lah. Jadi dia ambil. Jadi bila dia ambil, dia kata jaket tu masih baik. Jadi bila dah dibasuh semua kan, dia kata boleh tak anak dia gunakan ataupun dia nilaikan lebih kurang harga jaket tu dan sedekah. Sebab kita dia kata tak tahu dari mana datangnya jaket tu kan. Jumpa mungkin orang jatuh tengah jalan macam tu. Jadi sayang, macam benda baik kan. Maksudnya elok lagi boleh pakai. Jadi dia ambil, dia kata boleh tak dia nilaikan harga jaket tu dan sedekahkan duit tu.
Okey, baik. Ini soalan tentang benda jumpa. Benda jumpa ni sebenarnya satu bebanan dan satu ujian. Kalau bolehlah, wahai ukhwah muslimah yang saya kasih, kalau bolehlah janganlah kutip benda yang jumpa ni, no. Dia jadi bebanan tau untuk kita, nah. Bebanan yang perkara pertamanya, dia bukan hak milik kita. Dia orang punya. Bila orang punya, orang tu yang bagi jatuh tu, dia pun tak redha benda tu terjatuh, tetapi dah terjatuh hilang. Terpaksa lah dia redakan, dia relakan. Ha? Jadi kita ini yang pergi kutip, tu jadi masalah, nah. Jadi satu bebanan masalah. Kemudian kita nak buat macam mana, benda ni dah orang punya. Kalau nak mengikut ini daripada hadis dalam kitab Bulughul Maram, ha? Apabila kita jumpa orang punya, kalaulah benda itu berharga, contoh dia duit yang berjumlah harga besar ataupun barang kemah, hendaklah kamu war-warkan terlebih dahulu selama setahun. Tanya siapa punya. Viralkan lah ni, kuasa viral. Kuasa viral ni dahsyat, nah. Viralkan ni siapa punya dulu. Baru nak boleh ambil sampai setahun. Tak ada siapa main tuntut. Baru boleh ambil pun bukan boleh jadi hak milik mutlak kita. Letak di masjid. Letak di tempat-tempat orang awam yang boleh guna. Lepas tu, macamlah soalan ni. Dia nak guna untuk peribadi lah, nak guna, nak pakai. Jadi nak nilaikan dengan wang. Nilaikan dengan harga wang. Boleh dinilaikan. Dan bagilah di tempat-tempat kebajikan. Contoh kata mungkin boleh pergi bubur di dalam tabung masjid ataupun mana-mana tempat-tempat kebajikan yang digunakan. Jadi boleh. Cuma saya nak pesan awal-awal, sebolehnya jangan ambil benda jumpa ni, no. Tinggalkan. Dia jadi bebanan kepada kita. Sebab berat. Berat benda ni. Allah alam. Jadi boleh, nah. Boleh dia buat begitu. Tapi terlebih dahulu, dia kena buat tindakan. War-warkan terlebih dahulu. Viralkan. Viralkan. Dan ni nak war-war pun tak boleh lah. Viralkan. Meluaskan. Tanya. Masuk grup ni, masuk grup ni. Tanya dulu. Sampai semua tak ada siapa yang tampil, baru boleh jadi hak milik kita. Berat dah. Berat tu. Berat sangat. Allah alam. Okay, soalan yang terakhir Sazah dari G. Dia kata nak tanya tentang solat. Jadi solat dalam keadaan duduk. Jadi bila ada solat dalam keadaan duduk, dia kata selepas pada rukuk, solat subuh, selepas pada rukuk, sepatutnya kan ada doa kunut yang terakhir kan. Lepas tu dia kata dia terus duduk, dia terlupa doa kunut tu, dia terus duduk. Jadi bila dia dah duduk, maksudnya boleh tak dia bila dah teringat, boleh tak dia patah naik balik baca doa kunut, lepas tu baru habiskan solat? Okey. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan menambahkan pergerakan dia. Walaupun dia sebenarnya duduk di atas kerusi. Kan, itu saya kata dia jangan sampai lebih daripada bawah tu, lebih daripada 50% pergerakan dia. Tak sampai ke lantai. Yang ni dia memang duduk. Dia memang duduk atas kerusi. Dia dah rokok dengan cara biasa. Dia tidak, tapi dia terlupa baca doa kunut. Kemudian dia terus duduk untuk nak ni. Punggung dia dah sampai ke kerusi. Dia teringat pula dia tak buat doa kunut. Dia nak patah balik. Tak boleh. Kalau dia patah balik, batal hukumnya. Kerana kunut itu adalah sunat ab'ad. Walaupun dia tak duduk di atas lantai. Tak boleh. Kerana ia menambahkan rukun pergerakan. Bila menambahkan rukun dalam sembahyang, rukun yang kita tambah dengan sengaja, batal hukumnya. Wallahu'alam. Okay, Alhamdulillah. Moga-moga dapat manfaat pada sahabat-sahabat lain. Terima kasih. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Syima. Kak Syima nak tanya sikit pasal apa tadi tentang sujud tilawah tadi kan. Katalah misalnya kita baca Quran tu atas katil. Duduklah bersila di atas katil tu. Habis tu bila kita sampai ada tanda sujud tu, kita sujud kira macam membongkokkan diri kita tu, boleh tak Ustazah?
Macam Boleh. kita baca Quran pun boleh tak? Boleh. 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 Memadai pun boleh. Nah, kalau kata kita nak sujud di atas katil pun boleh. Atas tilam tak ada masalah. Boleh. Pasal kita hanya masa kita bongkok aja lah macam tu kan, kita ni lah pasal kita nak bangkit, nak berdiri, nak sujud tu rasa macam kita ambil syarat macam ni lah. Ambil Aha. syarat orang sujud, orang yang sembahyang duduk kan, tak sampai ke bawah. Aha. Boleh. Boleh. Nah, ya boleh Kak Zima. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Ada lagi soalan? Sahabat-sahabat yang ku kasihi, kalau tak ada, saya mohon undur diri. Nah, yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tak betul, yang pincang, yang cacat celanya itu adalah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Allahumma inna أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا